menjelaskan dan juga nak menceritakan kepada kita tentang kelebihan istiqamah. Dengan kelebihan istiqamah, iaitu kita tengok balik sepintas lalu ayat bahawasanya segala mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah, yang dapat istiqamah dengan khidmat bagi Allah itu, turun atas mereka itu beberapa malaikat mengkhabarkan dia dengan katanya, kata malaikat mana? Bahawa jangan kamu takut. Maksud, wahai orang-orang yang konsisten, orang yang istiqamah di dalam melakukan amal ibadat dan juga taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut. Tuan-tuan kena tulis sikit, yakni jangan kamu takut daripada mati. Ya, ulama mentafsirkan alla takhafu ay minal mauti, yakni kamu jangan takut mati. Jadi malaikat ar-rahmah menyampaikan berita yang menggembirakan pada kita, kamu jangan takut mati. Sebab apa? Sebab kematian yang kamu hadapi, artinya kehidupan selepas daripada kematian yang dijanjikan untuk kamu itu adalah lebih baik daripada kehidupan yang ada sekarang ini. Itu maksud dia. Kamu tak usah takut, tak usah bimbanglah dengan kematian. Dan kata setengah ulama, jangan kamu rasa takut atas apa yang kamu dahulu atas mereka itu daripada urusan akhirat. Kata setengah ulama. Begitu juga, dan jangan kamu duka cita. Ini kena buat catatan sedikit. Artinya jangan kamu duka cita di atas barang yang kamu tinggalkan. Wahai orang-orang yang berkata bermula Tuhan kami itu Allah, kemudian mereka itu istiqamah di dalam melakukan khidmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat akan kata kepada mereka, kamu jangan bersedih, kamu jangan duka cita. Kita tulis sikit, yakni jangan duka cita atas barang yang kamu tinggalkan, yakni daripada anak isteri kamu dan juga harta-harta kamu. Pasal takut. Ada setengah orang, Allah bila aku mati, anak biniku namakan apa? Kalau aku mati, orang panggil harta aku, siapa pula nak warisi? Dia takut begitu. Maka orang yang istiqamah, orang yang konsisten di dalam mengerjakan amal ibadat dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kata, tak usahlah duk sedih, tak usahlah duk takut, ay ala ma khalaftum min waladin wa ahlin wa mal. Dan jangan kamu bersedih di atas apa yang telah kamu tinggalkan daripada anak isteri kamu dan juga harta kamu. Kerana apa? Kami akan gantikan kesemuanya itu. Baik. Ada setengah ulama mentafsirkan, jangan kamu duka cita, tulis sikit tentang, yakni jangan kamu duka cita di atas segala dosa-dosa dan kesalahan kamu. Walau banyak mana dosa kamu, walau banyak mana kesalahan kamu, kamu jangan bersedih, kamu jangan duka cita. Kerana apa? Kerana kami akan mengampunkan. Jawabannya gitu. Ini tuan-tuan kelebihan bagi orang yang bersifat dengan istiqamah. Artinya ada sifat istiqamah. Maka orang yang bersifat dengan istiqamah tu namanya mustaqim. Mustaqim, mana orang yang bersifat dengan istiqamah, namanya
Lepas itu malaikat rahmah memberitahu lagi kepada orang yang bersifat dengan istiqamah itu dengan apa? Dan dia kata, dan suka kamu, artinya dikhabarkan berita kesukaan bagi kamu. Orang panggil wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maknanya diberi ataupun disampaikan berita yang mengembirakan kepada kamu, mana dengan syurga yang adalah kamu dijanjikan dia dan syurga tu. Jadi apa di sini tuan-tuan? Maknanya orang yang bersifat dengan istiqamah konsisten dan tetap melakukan amal ibadat dan juga khidmat pada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dua syurga. Satu syurga di dalam dunia ini, yang kedua dia panggil syurga di akhirat. Maka kita kena faham. Orang yang dapat orang yang istiqamah itu akan memperolehi dua syurga. Pertama dia panggil jannatun mu'ajjalatun fid dunya. Dia panggil syurga yang disegerakan di dalam dunia ini. Yang kedua dia panggil jannatun mu'ajjalatun fil ukhra, iaitu syurga yang ditangguhkan dia di akhirat. Maka syurga yang disegerakan di dalam dunia ini apa? Dia panggil jannatul ma'arif. Jannatul ma'arif, dia panggil syurga ma'rifat. Ada pun syurga yang ditangguhkan di akhirat, iaitu orang panggil jannatuz zakharuf. Az-zakharuf artinya syurga yang dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan dan nikmat-nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan juga tak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Itu di akhirat. Baik. Maknanya sebelum dari dua dapat syurga bagi orang yang bersifat dengan istiqamah, malaikat datang menyampaikan kepadanya berita yang mengembirakan, iaitu dia dapat dua syurga. Syurga di dalam dunia sebelum daripada mati, iaitu dalam syurga ma'rifat. Ma'rifat memahami segala ilmu asrar, artinya rahsia-rahsia ketuhanan, rahsia-rahsia ilmu ladunni yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dicampakkan ke dalam hati seseorang ketika mana hati seorang itu bersih dan suci. Itu dipanggil jannatul ma'arif. Sebab itu seperti mana kata ulama tasawuf, inna fid dunya jannatan faman dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirati wala ila kulli syai'. Qalu wa ma hiya? Qala al-ma'rifatu. Seorang ahli sufi mengatakan bahawa sesungguhnya di dalam dunia ini ada satu syurga. Maka sesiapa yang dapat memasuki syurga ini, dia tidak teringin lagi nak masuk syurga di akhirat. Dan juga dia tidak teringin kepada segala sesuatu yang lain. Maka dia katakan, apakah syurga itu? Maka dia jawab, syurga itu ialah ma'rifah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil ma'rifah khassah, ma'rifah secara khusus. Bukan seperti mana ma'rifah kita pelajari dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin,
wujud, qidam, baqa, mukhalafah, bukan murad ma'rifah itu. Maksud ma'rifah yang kita bincang sini dipanggil ma'rifah zawqiyah wa wujdaniyah, ataupun juga sebagai ma'rifah khassah, ma'rifah secara khusus. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapat ma'rifah ini ataupun nak dapat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita kena istiqamah. Kena istiqamah. Cuba kita tengok dalam satu ayat Al-Quran, ayat yang lain, Tuhan sebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan dan juga memberikan ilmu-ilmu dan juga syurga-syurga ma'rifat ini kepada orang yang bersifat dengan istiqamah. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Jin. Dan Tuhan kata apa? Tuhan kata wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan ayat sebelum itu Tuhan sebut wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba wa allaw istaqamu ala tariqah wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Cuba kita perhatikan di segi zahir ayat ini dan juga batin ataupun isyari di sebalik ayat ini. Jadi maknanya cuba kita tengok, Tuhan kata wa allaw istaqamu ala tariqah. Tuhan kata dan jikalau mereka itu istiqamah di atas jalan Islam. Tariqah di situ, ini kita pakai tafsir zahir dulu. Kalaulah mereka itu mana? Mereka itu al-qasitun, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah ni. Kalaulah mereka itu ketika mana mereka hidup di dalam dunia ini, mereka itu istiqamah atas jalan Islam, atas jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa? Kita ni pun kalau kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan, kita istiqamah, kita konsisten di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas agama Allah. Tuhan kata la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan curah dan limpahkan kepada mereka itu air yang banyak. Dan ma'an ghadaqa bermakna katsira. Kami akan curahkan dan kami akan limpah dan kami akan tuangkan kepada mereka itu air hujan yang amat banyak. Cuba tuan-tuan tengok, apa maksud kami akan curahkan dan kami akan limpahkan ke atas mereka air hujan yang amat banyak. Itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap atas jalan balaghah, nak menceritakan kata kinayah daripada limpah kurnia Tuhan yang amat banyak. Cuba kita tengok dan cuba kita lihat pokok padi, orang panggil pokok padi. Kalau air tak cukup, adakah nak jadi berisi padi itu? Dia tak akan jadi berisi, dia jadi hampa. Bila jadi hampa, kosong, dia jadi ringan. Ataupun orang panggil padi ringan, kita jual tak laku. Kalau laku pun boleh murah sikit. Tapi kalau padi itu cukup air dan padi berisi, bila kita jual, padi pun tinggi harga, kita dapat duit banyak. Kaya kita. Begitu juga tuan-tuan, pokok-pokok kayu, pokok-pokok tanam dusun.
pokok rambutan, pokok durian, pokok dokong, pokok duku. Begitu juga segala buah-buahan yang lain. Kalau tidak cukup air, agak-agak buah-buahan tu boleh tak kita kutip makan? Tak boleh. Dia akan luruh habis. Masa dia naik bunga, air tak cukup, dia akan luruh habis kecut. Jadi kita tidak boleh kekayaan. Tak boleh kekayaan. Tapi bila air cukup, Masya Allah, tengok kita boleh duit banyak, harta banyak. Ini maksud ma'an ghadaqa, air hujan yang banyak. Dengan makna kalaulah kita hidup dalam dunia ini, tuan-tuan, kita betul-betul istiqamah atas agama Islam, menjalankan syariat Islam, menjunjung segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, tuan-tuan, kita kaya. Negara lain tidak boleh pijak kita, tidak boleh menghina-hinakan kita. Negara lain tidak boleh mempelekeh-pelekehkan kita. Cuba tuan-tuan tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, siapa berani pijak Nabi? Siapa berani mempelekeh Nabi? Kerajaan yang besar, Rom dengan Parsi, semuanya ditawan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana istiqamah ala tariqah, betul di atas jalan agama Islam, benar di atas jalan agama Islam. Tak payah kita hari ni, cuba kita tengok, mereka boleh berhina belekeh main kita. Kenapa mereka bangsa asing boleh pemain kita, belekeh kita, pijak kita? Jawabnya kerana kita tidak istiqamah atas jalan Islam. Cuba kita istiqamah, kita kaya, kita tak perlu bergantung pada kerana orang panggil kuasa besar Amerika, Rusia. Tengok di zaman Rasulullah SAW pun cukup dah. Ini tafsir zahir bagi ayat tadi. Maknanya kalau seorang itu istiqamah, dia duduklah tang mana-mana pun, tuan-tuan, dia akan dapat kejayaan, akan dapat kecemerlangan. Sebab itu ulama sebut haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Di masa-masa mana engkau istiqamah, di tempat-tempat mana engkau istiqamah, Allah Ta'ala akan takdirkan untuk engkau itu kejayaan, kecemerlangan pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan, duduklah ke mana pun, kalau kita istiqamah dengan sunnah, istiqamah sembahyang berjemaah, istiqamah berbuat ibadat, istiqamah berzikir, istiqamah dalam taat, insya-Allah Tuhan akan takdirkan kita ini kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat pada masa-masa akan datang. Inilah tuan-tuan kelebihan istiqamah. Lepas tu cuba kita tengok pula tafsir isyari. Tafsir isyari ataupun tafsir batin di sebalik ayat tadi, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tuhan kata, dan jikalau mereka itu istiqamah atas tariqah. Tariqah, tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf maknanya kita mengamalkan segala ilmu yang kita tahu. Kita mengamalkan zikir, kita mengamalkan wirid, kita mengamalkan hizib-hizib yang diijazah dan ditalkinkan oleh masyayikh-masyayikh kita. Kita mengamalkan sunnah Nabi, kita mengamalkan syariat Islam. Itu makna tariqah. Tuan-tuan, kalaulah mereka itu istiqamah atas tariqah, Tuhan kata la asqainahum ma'an ghadaqa, lagi akan kami tuangkan dan limpah kurniakan pada mereka itu air yang banyak. Apa maksud ma'an ghadaqa?
dalam tasawuf. Dan makna batin dia ialah Allah Ta'ala akan curahkan rahsia-rahsia ilmu ladunni dan juga makrifat ketuhanan di dalam hati orang yang istiqamah. Kalau kita istiqamah sembahyang berjemaah misalnya, kalau kita istiqamah dalam sembahyang sunat rawatib misalnya, kita istiqamah dalam zikir kita, di dalam hizib kita, dalam amalan kita, semua kita istiqamah, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rahsia-rahsia yang banyak. Maka pemberian itu tuan-tuan, adakah sekali itu? Ataupun pemberian itu berulang-ulang, sekali, lepas sekali, lepas sekali, lepas sekali, lepas sekali. Tuhan bagi. Ataupun sekali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana rahsia di sebalik ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? La asqainahum. Tuhan tak kata la saqainahum. Apa beza saqaina dengan asqaina? Apa beza dia? Tuhan tak kata gitu. Wa allaw istaqamu ala tariqati la saqainahum ma'an ghadaqa. Tuhan tak kata la saqainahum, tetapi Allah sebut wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Apa beza saqaina dengan asqaina? Ini perlu kita kena fahami, perlu kita kena tahu rahsia di sebalik ta'bir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan la asqainahum. Tuhan tak kata la saqainahum. Tuan-tuan, senang saja. Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah dan juga di dalam tafsirnya, tafsir Sufi, tafsir Imam Abul Qasim Al-Qushairi, dia kata Allah Ta'ala mengibaratkan dengan la asqainahum itu tufidud dawam wal istimrar. Itu memberi faedah dan juga memberi faham kepada kita berpanjangan dan juga berterusan. Maknanya anugerah Allah itu bukan sekali Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi lagi. Itu maksud la asqainahum, ditakbirkan dengan fi'il mudhari yufidu dawam wal istimrar wat tajaddud. Dia memberi faedah kepada berterusan, perpanjangan, berulang-ulang, sekali selepas pada sekali, sekali selepas pada sekali, diberi berterusan perpanjangan. Begitulah tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan nak memahami rahsia-rahsia ilmu Tuhan, rahsia-rahsia ilmu laduni, makrifat yang seni, istiqamahlah dalam tariqah, maksudnya dalam amalan kita. Kalau gitu mengaji malam Jumaat jangan tinggal. Kena istiqamah, istiqamah menuntut ilmu, istiqamah bersembahyang berjamaah, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah semualah dalam taat. InsyaAllah Tuhan akan berikan kepada dia rahsia-rahsia tersebut.
sebab itu Al-Imam Ibnu Alan As-Sadiqi menyebut di dalam kitabnya Al-Rawsul Hikamil Hikam Syarah Hikam Al-Rawsiyah, menyebut kata man istaqama faqad hazal maqama kullah. Sesiapa yang beristiqamah, sesungguhnya dia telah mencapai ataupun dia telah menghimpunkan semua maqam-maqam. Himpun di situ tuan-tuan. Sebab istiqamah lah yang disebut oleh ulama sebagai al-karamah al-haqiqiyah, mempunyai karamah yang sebenar-benarnya. Sebab itu istiqamah itulah ulama kata ainul karamah, iaitulah diri karamah. Dan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau seorang itu ada karamah pun tetapi tidak ada istiqamah, maka tidak ada nilainya juga dan tidak ada baiknya juga. Habis di situ. Baik. Dan inilah rahsia ayat yang kita bincangkan tadi. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka nak dapat istiqamah itu tuan-tuan, dia kena melalui